Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qad tanfaruj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah dikurniakan kita kehidupan lagi pada hari ini, tuan-tuan, dapat menyambut Aidil Adha, esok hari terakhirnya untuk melaksanakan ibadah korban. Di pejabat saya pun insya-Allah esok 4 ekor last. Pagi tadi di Masjid Unitan 16. Mudah-mudahan mana-mana yang ada kesempatan tu laksanakanlah. Cukup dengan satu bahagian mewakili satu keluarga, gitu ya. Tapi tak salah kalau isteri yang bekerja dia nak buat juga, kan? Itu bahagian sedekah yang dia nak, usaha ikhtiar dia. Baik tuan-tuan, terima kasih atas pimpinan masjid izinkan anda untuk mengisi ruang kekosongan pada malam ini. Kita akan bicara kitab Qaulutan fil Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Kitab yang membicarakan hukum hakam perihal permasalahan antara makmum dengan imam. Makruh makmum merokok atau sujud atau lain-lain kelakuan fi'li serentak dengan imam. Jangan dia sama dengan imam. Biar imam turun sempurna baru dia turun. Sempurna tu diukur bagaimana? Bar. Allahu Akbar. Bar tu, maknanya kita dah boleh turun lah. Tapi jangan pula imam dia bar tapi tak turun lagi. Ada juga macam tu, tuan-tuan. Ataupun bunyi takbirnya panjang walhal perpindahan rukun dia pendek, daripada berdiri kepada rukuk. Pendek saja kan. Allahu Akbar, nak rukuk. Bukannya nak sujud, Allahu Akbar. Sebab cerita ni pernah berlaku di satu tempat di dalam Selangor jugalah. Makmum solat Jumaat pejam mata nak khusyuk, kan? Imam pun Allahu Akbar nak rukuk. Makmum rukuk dulu, rupanya imam tak turun lagi. Takbir imam panjang sangat. Tak betul imam tu. Yang ini kita tegur. Dah pendek sikit tapi masih panjang lagi. Bukannya susah sangat, nak panjangkan pendekkan je pun, kan? Itu pun dia tak berjaya lagi. Sebab kita juga menegur imam yang sama pada masalah kepala dia bergerak-gerak ketika membaca Fatihah atau surah, ketika bacaan yang jahar, yang dijelaskan, yang kedengaran ni, kan? Jumaat, Maghrib, Isyak, Subuh, masalah. Hingga kan anak, kalau anak datang memang anak akan semayang seolah-olah macam kita ikut dia, tapi kita semayang sendirian. Tak nak dia malulah. Ya, macam tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketara pergerakan kepala tu pergerakan yang besar. Tak boleh hanya ini. Kumat kamit tu okeylah. Yang sedikit betul. Jadi yang pergerakan yang besar pada kepala itu membatalkan solat. Itu tuan-tuan ya. Imam kena cakna benda ni, makmum pun kena cakna juga benda yang sama. Baik. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lain-lain fi'li daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal sembahyang itu, tetapi makruh. Makruh mengurangi pahala solatlah. Mengurangi pahala solat, dibenci oleh Allah. Situ ya. Perbuatan itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maknanya sempurna rukuk imam tu, baru kita turun rukuk lah. Begitu. Jangan kita Allahu Akbar sama dengan imam, makruh. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang tu, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah, tak dapat pahala 27 kali ganda. Rugi, berniaga tak dapat keuntungan yang besar, untungnya sikit, balik modal. Tak naklah balik modal. Ataupun untung sekali ganda sahaja, berkali-kali ganda lagi kita suka. Tiba-tiba dalam semayang kita nak berkali-kali ganda, tak dapat, rugilah. Sebab salah caranya. Itu ya. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Dan qiyas perbandingan halnya tersebut jika sama makmum dengan imam semasa qiyam, maksudnya sama tempat berdiri makmum dengan imam sebelah-sebelah, sama. Yang kita ketahui mesti ke belakang sedikit, begitu kan, sekira-kira satu tapak tangan atau satu tapak kaki, begitu kedudukan. Kalau sama, tak hasil fadilat imam dan makmum berjemaah tu. Kerana melakukan hal yang makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam, dan sekurang-kurang tumit makmum terkebelakang sedikit daripada tumit imam. Inilah yang berlaku pada adik ana Ustaz Syahrizan. Solat di RNR, datang abang ni tengah solat. Jadi dia datang tengok abang ni pun musafir juga, ni pakai seluar, tak pakai kain sarung, tak pakai jubah contohnya lah, begitu. Dia pun solat di belakang sedikit daripada abang kat depan ni, kan? Angkat takbir Allahu Akbar, bagi isyarat aku ni nak berimam dengan kamu. Tapi abang ni tak confident, lalu dia undur. Dah sama saf, kan? Sama saf tak hasil fadilat berjemaah. Adik anak undur. Kawan tu memang tak confident, aku dah cakap aku tak confident dah, dia undur balik. Sudah. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Undur. Nasib baik belakang ada dinding. Kalau tak ada dinding, sampai ke food court tu dia sampai. Tu realitinya tuan-tuan. Orang kalau dah tak berani, jangan kita acah-acah dia ajak lagi lah. Walhal solat zuhur asar je pun, bukannya keluar suara Bismillahirrahmanirrahim. Dok, solat zuhur dengan asar je, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tu je. Kot kalau dia panik pun, bangkit daripada rukuk, Allahu Akbar dia sebut, kot lah, tak batal pun, gitu kan. Jadi setelah selesai solat, adik anak terfikir nak tanya abang tu, kenapa abang undur, sedangkan abang imam saya, makmum saya kena belakang. Abang yang solat dulu, saya follow belakang. Kan tak sempat tuan-tuan, dah dia yang mula dulu, cabut terus. Cabut. Itu keadaan dia. Jadi kalau orang tu berundur tuan-tuan, kita mufarakah lah. Maknanya kita tak mengikut imam lah dengan dia. Tahu kata dia tu tak confident. Senang cerita. Gitu kan? Okey, baik. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Ada benda lah yang dia kejar tu. Kadang-kadang dia tak kejar apa-apa pun, tapi perangai dia macam tu. Baik, kalau ada daripada kalangan kita, ubah ya. Jika makmum memberi salam serentak dengan salam imamnya, maka masalah ini ada dua pendapat di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, Iran, Iraq. Dan wajah yang terlebih asah, pandangan pendapat yang lebih kuat daripada kedua-duanya ialah tidak batal solat orang itu yang dia bagi salam sama serentak dengan salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi, dia dah get ready awal-awal lagi dah bagi sama. Bersalahan sebaliknya, jika serentaknya pada takbiratul ihram, batal sembahyang makmum. Maknanya kalau dia bagi salam serentak dengan imam, tak batal, tetapi makruh. Tetapi kalau dia memulakan takbir serentak dengan takbir imam, batal solat makmum. Ingat tu ya. Biar selesai takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, barulah kita angkat takbir. Macam tu ya. Baik.
Hukum makmum salam sebelum imam. Yang tadi serentak, yang sekarang ni dia pula dulu, dengan niat mufaraqah, dengan niat berpisah daripada imam. Boleh ke tidak? Kita tengok huraian dia. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, dengan niat berpisah daripada imam, maka hendaklah dilihat jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Ada benda yang dia nak kena cepat, contoh sakit perut, ataupun contoh imam punya solat dah imam punya kain dah tersingkap, kan? Katalah kain dia koyak, contohnya lah, tegur subhanallah pun tak reti apa mufaraqah, contoh. Itu keuzuran juga tu. Baik, tidaklah batal sembahyangnya. Dan di antara uzur itu, imam memanjangkan sangat bacaannya. Contoh, imam ni lama betul ni, aku nak kejar flight ni kejap lagi ni, KLIA contohnya lah, maka kita mufaraqah lah, kan? Lambat. Kadang-kadang jenis yang baca meleret, kan? Dia baca meleret, dia berzikir lagi meleret. Tuan-tuan, pernah sekali ana daripada Bangi pergi dekat puncak alam, tuan-tuan, ada kawan minta gantikan kuliah dia lah. Ana ingatkan jarak tu lebih kurang 20 km, 30 km ke, dekat 60 km tu daripada Bangi. Sampai nak kuliah kat situ, kita solat maghrib samalah dengan imam tu. Imam punya zikir sampai pukul 8 suku. Punyalah lama sampai pukul 8 suku. Tu kan, patutlah makmum astagfirullah 3 kali belah terus. Belah terus. Ni maknanya imam tak cakna tentang keperluan makmum di belakang, kan? Zikir yang sederhana yang sebagaimana lazim kat tempat kita ni okeylah macam tu. Ini lama sangat tuan-tuan, lama benar, begitu kan? Tak kenalah. Silakan kalau nak berlama-lama, sama ada pada solat, sama ada pada zikir, jika solat sendirian, gitu ya. Jangan terbalik pula. Masa saat berjemaah ni bukan main lagi lama, masa sembahyang sendirian pendek pula. Tak kena tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana solat dia? Solat sendirian tu lah punyalah lama. Solat berjemaah lah ketika itu dia meraihkan siapakah makmum yang ada di belakang aku, orang tua, orang sakit, anak-anak kecil, itu di antaranya, gitu kan? Baik. Jadi yang tadi itu, dan wajah yang terlebih kuat daripada keduanya adalah tidak batal solat. Tak, tu yang tadi, yang lain tersilap tengok tajuk tu, yang serentak tadi tu. Yang kerana keuzuran imam ni panjangkan sangat bacaan dia tu, jadi orang ni mufaraqah sebab dia ada urusan yang penting. Ataupun imam meninggalkan sunat-sunat yang dikendaki dengan sengaja, seperti tasyahud awal dan kunut, atau bacaan surah dan seumpamanya. Dan jika ia berbuat dengan sebab tidak uzur, maka ada dua pendapat, seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih asah, yakni lebih sahih daripada keduanya, tidak batal solat orang itu, kan? Dia niat mufaraqah tu. Dan jika ia makmum tidak berniat mufaraqah dan memberi salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, maka batallah sembahyang dia. Sebab salam dia terdahulu daripada salam imam. Imam belum bagi salam, dia dulu yang bagi salam, tanpa ada niat mufaraqah, tanpa ada niat berpisah dengan imam, maka batallah solat dia, gitu kan? Tuan-tuan, kita buat solat ni kita nak Allah Ta'ala terima, bukan sekadar kita buat nak terimalah, tak nak terima sudah. Jangan macam tu. Maknanya nak buat solat ni kena pastikan solat tu betul dan dihadapkan betul-betul, kepada Allah, gitu ya. Harap Allah Ta'ala terima. Baik. Hukum makmum masbuk, bangun sebelum imam memberi salam. Makmum yang masbuk, makmum yang perlu menambahi rakaat. Contoh, dia masuk ketika itu imam sedang rukuk,
Dia masuk solat, makmum ni dia masuk, imam sedang berdiri, lakum dinukum waliyadin. Yang kawan ni baru bismillah, baru nak baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rukuk. Yang dia ni duk perhabis juga Fatihah. Imam bangkit, dia rukuk. Dia menyangkakan dia dapat rakaat dengan imam. Sebenarnya dia tak dapat. Sebab wajib bagi makmum yang masbuk tu, dia hanya sekadar baca yang sempat sahaja dan terus rukuk apabila imam rukuk. Itu cara yang betul dia. Jangan dia baca doa iftitah. Mu tu masuk lambat dah. Bukan tempat dia untuk baca doa iftitah. Terus baca Fatihah. Sebab imam dah baca surah selepas Fatihah. Ni ramai yang tak tahu ni benda ni. Especially orang-orang muda lah. Itu dia kan. Dia doa iftitah dulu kan. Kemudian dia Fatihah. Sepatutnya Fatihah terus. Katakanlah dia hanya sempat bismillah, tak apa, imam rukuk terus rukuk. Maka kalau dia sempat rukuk bersama imam dan tomak ninahnya qadar subhanallah tempohnya itu, maka dia mendapat rakaat tersebut. Tapi kalau dia tak sempat kerana dia menghabiskan Fatihahnya, sedangkan dia orang yang masbuk kan, dia turun imam naik selisih, tak sempat pun rukuk bersama dengan imam, maka dia dikira berhutang 1 rakaat. Baik. Jadi bagaimana hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam? Dia kena tunggu dulu imam bagi salam dulu baru bangun. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada berdiri kepada qiyam kerana menyempurnakan rakaat yang ia terkurang atau tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam, tanpa niat mufaraqah, sengaja dia bangun tu lambat benar imam bagi salam, aku bangunlah nak sudahkan rakaat yang belum lagi tu, maka batal lah. Nescaya batallah sembahyangnya, kata pengarang kita ni. Demikianlah perbandingannya batalnya sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambahi rakaat tanpa berniat hendak menambahnya. Solat sunat mutlak berapa rakaat? 2. Tiba-tiba bangun sengaja jadikan 3. Wahai memang niat asal 2 kan, maka batal. Begitu. Baik. Wajib makmum mengikut imam pada segala kelakuan sembahyangnya, rukun-rukun fi'linya. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar, maknanya berkisar ia, di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Apa tu? Dan erti musabaqah itu ialah mendahului imam di atas, mendahului makmum di atas perbuatan imam. Itu musabaqah. Makmum dulu, imam kemudian. Dan erti musawaqah ialah menyertai serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imam. Itu namanya musawaqah. Baik. Manakala muwafaqah, ni mesti tak ingat punya, ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Inilah yang betulnya. Tadi ada yang satu serentak yang mula, yang kedua dia dulu daripada imam, yang ketiga imam dulu daripada dia, yang ketiga inilah yang betulnya. Dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam yang sepatutnya. Maksudnya terkemudian perbuatan berpindah rukun makmum itu setelah berpindah rukun si imam. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia si makmum tu akan imam pada rukun tersebut dengan kadar tamakninah. Gitu kan? Subhanallah kadarnya. Kan kadar sebutan perkataan subhanallah. Inilah makna perkataan pada kitabul minhaj antaranya.
Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, biar dia kemudian, jangan serentak. Seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat tu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka rukuk tu, melainkan Rasulullah sempurna rukuknya, begitu juga sujudnya. Gitu ya. Baik. Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang ia daripada 3 perkara ni, kan? Dia mesti tak lari daripada 3 perkara ni. Bahasa lama tuan-tuannya, tidak simpang. Apa benda pula lah tu, kan? Tak lari maksudnya daripada keadaan-keadaan yang macam ni. Muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Dia dulu, imam ke belakang. Dan musawaqah iaitu serentak gerakan sembahyang makmum dengan imam, itu musawaqah. Ya. Dan muwafaqah iaitu gerak perbuatan sembahyang imam terdahulu daripada makmum. Ini yang dikehendaki. Baik. Sekira-kiranya makmum sempat mendapatkan rukun yang mana imam lakukan itu seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Baik. Ada juga keadaan yang tertentu yang mewajibkan makmum terdahulu daripada imam. Macam mana kes ni? Lain macam. Tak lain pun, imam tersilap, jadi kita tak boleh ikut imam, kita kena berada pada rukun fi'li yang betul. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk tahiyat, bukan pada tempatnya seperti duduk pada rakaat yang pertama. Guana pula duduk tahiyat awal rakaat pertama. Ni rakaat pertama kena bangunlah, diri dulu. Pada rakaat kedua, kan rakaat kedua baru duduk tahiyat awal. Jadi kita tak boleh duduk. Kita tahu ni salah ni, kita terdahulu bangun dan sebut subhanallah. Silakanlah kita bangun dan tunggulah imam tu bangun. Tiba-tiba dia tak nak bangun juga, dia teruskan juga, boleh tak kita mufaraqah, pisah daripada dia? Boleh. Ya. Baik. Ataupun ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga kerana membaca tahiyat awal. Mana ada rakaat ketiga tahiyat awal, tahiyat akhir adalah, kan? Ataupun rakaat ketiga kena berdiri, maka wajiblah makmum mendahuluinya, maknanya makmum dirilah terkedepan daripada kelakuan imam, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Tunggulah imam tu naik, macam tu. Dan jika ia duduk serta imam, kalau si makmum ni tahu kata rakaat tu memang kena berdiri, tapi dia duduk juga sebagaimana imam, dia sedar imam salah tapi dia follow imam tu, nescaya batal lah sembahyangnya, ya? Siapa dia? Makmum tu. Yang imam tadi dia lupa, dia lupa. Lainlah, kita ni sedar, kita ni tahu, begitu. Dan jika ia duduk serta imam, nescaya batallah sembahyangnya, dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, yakni mengucapkan subhanallah, untuk menyadarkan imam supaya imam tu bangun berdiri. Itu ya. Baik. Seterusnya, pendeknya masa, sekejapnya dah dekat 8:30 dah. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam pun tunduk rukuk. Tadi dah cerita sikit dah, tuan-tuan dah faham ni, tak apalah. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, tiba-tiba imamnya rukuk. Makmum yang masbuk ialah makmum yang masuk ketinggalan sedikit daripada orang yang muwafiq, orang yang serentak takbirnya dengan orang yang sempat takbir selepas selesai takbiratul ihram imam, kan? Baik.
Jadi dia tu dah terkemudian, selesai Fatihah imam baru dia masuk contohnya. Kan, jadi ruang dia dah pendek. Tambah-tambah pula kalau imam tu baca laju, tambah-tambah pula imam tu baca surah yang pendek contohnya lah. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia, sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, maka wajiblah makmum itu memutuskan, yakni hentikan bacaan Fatihah dia. Sebaik saja dia nampak imam rukuk ataupun dia dengar imam bertakbir berpindah rukun, gitu, dan terus rukuk apabila imam rukuk. Dan masalah ini disebut masbuk dan di atasnya ditanggung oleh imam, kan? Fatihah yang dia tak lengkap tadi tu ditanggung oleh Fatihah yang dibaca oleh imam tadi. Situ dia. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada mazhab kita tuan-tuan ya. Pada mazhab yang lain tak baca Fatihah pun tak apa, kerana Fatihah makmum mengikut sebagaimana Fatihah imam. Itu mazhab Hanafi. Dia senyap je, tak ada kumat kamit langsung, kan? Dulu saya menyelia di bahagian hotel and catering, institut kami lah, Institut Latihan Tenaga Nasional, kan? Pekerja-pekerja kami ada warga Bangladesh, dia orang mazhab Hanafi, kan? Langsung senyap, kita jadi imam kat depan, kita Syafi'i, dia orang ni senyap, tak kumat kamit langsung ke? Tengok kitab, padanlah pun. Mazhab Hanafi tak wajib makmum baca Fatihah, cukup dia tahu yang imam depan tu baca Fatihahnya, kan? Itu yang solat yang jahar lah, kan? Kalau solat yang sir dia baca lah, baru dia macam tu. Kadang-kadang tak baca pun sebab hukum dia lain, tak sama dengan kita mazhab Syafi'i, gitu tuan-tuan ya. Baik. Maka wajib makmum tadi memutuskan hentikan bacaan Fatihahnya apabila dia lihat ataupun dia kedengaran imam bertakbir berpindah daripada qiyam kepada rukuk, maka dia hendaklah rukuk, kan? Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa sembahyang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Ini dalil yang dia orang guna. Ini dalil yang mazhab Hanafi pakai, kan? Kita pakai juga, tetapi fahamannya sedikit berbeza, begitu ya. Yang ini ditanggung ketika mana rakaat yang pertama orang yang masbuk, maka bacaannya yang tidak lengkap Fatihahnya ditanggung oleh imam. Inilah dalilnya. Baik. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya, tak sempat langsung, takbir-takbir je, imam rukuk terus. Seperti bertakbiratul ihram ya, maka imam terus rukuk. Atau bertakbiratul ihram ya pada ketika imam sedang rukuk, dia masuk-masuk imam dah rukuk dah ni, dia pun masuk macam tu, kan? Dan pada hal ini keadaan tidaklah ia perlu membaca Fatihah, kan? Akad takbir tak ada bismillah untuk Fatihah dah, terus rukuk je, terus rukuk. Bahkan wajib ia terus mengikut imam di dalam rukuk imam tersebut, kan? Dan tidak ada khilaf pada perkara ini, kan? Ijma' semua mazhab, semua ulama. Baik. Hal yang kedua, makmum yang ada masa sedikit untuk membaca Fatihah, sempat di dalam qiyamnya, di dalam berdirinya tu, dan pada hal ini disunatkan baginya ia memulakan membaca Fatihah. Dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah atasnya makmum tu memutuskan, yakni hentikan Fatihahnya. Sempat Alhamdulillah Rabbil Alamin, imam pun rukuk, tak ada dah Ar-Rahmanir Rahim, tak payahlah, rukuk terus macam tu, ya. Dan jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah hingga imam bangun daripada rukuk, dia duduk sibuk nak habiskan juga Fatihah dia, imam pun bangkit, kan? Nescaya batallah sembahyangnya mengikut satu pendapat. Dan yang muktamadnya, jika ia menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya. Yang ini yang kita guna pakai sekarang, dia tak dapat rakaat itu, solatnya masih sah,
dan dia kena tambah rakaat tu yang terkurang tu. Situ dia. Ya. Dan solatnya tidak batal, hanya perlu tambah rakaat. Begitulah. Yang ini ramai orang fail, tuan-tuan, ramai. Minta maaf cakap, kadang-kadang setengah ustaz pun sama juga. Ni dia terlepas pandang benda ni. Kadang abang-abang tabligh minta maaf cakap pun berlaku benda ni. Ya. Adik-adik tahfiz pun sama ni, adik-adik tahfiz. Sebab tu penting, selain daripada dia belajar tahfiz tu bagus, tapi belajar ilmu alim. Sebab yang ini wajib. Sebab benda ni kita hadap tiap-tiap hari 5 waktu, berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya. Syarat-syarat bagi makmum yang masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Baik, macam mana keadaan tu? Dibolehkan makmum yang masbuk memotong bacaannya, berhenti tu, serta mendapat ia rakaat itu dengan beberapa syarat. Ada syarat dia tu. Hendaklah makmum itu sempat tamakninah di dalam rukuk ketika dengan imam tu. Kalau dia sempat sab je, imam pun naik. Tak sempat tamakninah pun, tak sampai 1 saat pun, sampai-sampai je imam naik, memang tak sempat lah. Mana tak dapat. Hendaklah makmum itu sempat tamakninah di dalam rukuk sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Had sekurang-kurang rukuk. Had sekurang-kurang rukuk macam mana? Perbezaan antara berdiri dengan turun tu. Sekurang-kurang rukuk ni, tangan kita ni sampai dekat lutut kita ni, walaupun masih tak lagi macam ni rata dia, macam ni dah sampai dah tangan kita dekat lutut. Itu had sekurang-kurang yang disebut. Ya. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat tamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk tersebut sebelum ia tinggal daripada hadnya itu, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Gitu kan. Maknanya kalau dia dah turun tu, tangan dia dah sampai dah tu, sekira-kira sekurang-kurang rukuk itulah dia sesempurna rukuk bila sampai macam ni. Maknanya yang ni campur dengan yang ni memang sempat dalam kiraan tamakninah, maka dapat rakaat. Kalau tak sempat, baru turun sikit bangun dah, tak ketak lah jawapan dia. Gitu ya. Baik. Lagi, janganlah ada imam itu berhadas kecil atau besar, dan janganlah ada ia kafir tiba-tiba je dia berlaku keadaan begitu, tiba-tiba hati dia dibolak-balikkan oleh Allah, contohnya lah. Maka jika adalah imam itu berada, salah seorang daripada mereka tidak boleh menanggung daripadanya, dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri, kerana ketika itu dia kafir. Tiba-tiba dia berubah, dia tak yakin dengan Allah, contohnya lah. Manusia boleh berubah-ubah, tuan-tuan, tapi janganlah berlaku tiba-tiba berubah ketika sedang semayang. Jangan berlakulah benda tu. In case lah, contoh, kalau dia memberitahu kita dalam sembahyang tadi aku terkeluar daripada Islam, contoh dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu adalah makhluk halus, tengah-tengah sembahyang tu, dia terfikir Allah Ta'ala ni sebenarnya makhluk halus, jadi kafir dia dengan sebab kataan dia tu. Tiba-tiba dia pun beritahu kita, masa aku sembahyang tadi aku terlintas dalam hati aku mengesahkan bahawa Allah Ta'ala itu makhluk halus. Maknanya ketika itu dia kafir. Yang kita ni follow dia tadi, kita kena ulang balik semula solat kita. Kalau kita tahu, tak tahu tak apalah, gitu kan. Sebab hukum dikira diletak pada zahir, benda yang nampak jelas. Macam tu, tuan-tuan ya. Baik. Seterusnya, keadaan yang lain. Makmum ada masa membaca Fatihah yang masbuk ni, tetapi ia seorang pembaca yang lambat pula. Ada juga macam tu kan, slownya lah. Dia kata imam laju, bukan imam laju, imam tu okey dah,
Ramai orang boleh sesuai pun dengan dia. Dia seorang tu je yang kata imam laju sebab dia yang slow. Sebenarnya gitu kan. Macam kita lah pakai baju kan, kita kata baju tu mengecut, wahai kita yang membesar. Tak gitu. Gitulah. Kita yang bertambah besar, kita salahkan baju tu sempit. Samalah macam kes ni kan. Awak tu yang baca slow, awak tu lambat bacanya, awak menyatakan orang lain cepat. Sedangkan majoriti serasi dengan imam tu, sederhana bacaan dia. Baik, contohnya gini ya. Jika makmum ada masa yang luas, cukup untuk membaca Fatihah, tetapi ia termasuk di dalam golongan pembaca yang perlahan, lambat dari semula jadi lagi. Daripada dulu memang macam tu dia. Jika imam rokok sebelum ia sempurna bacaan Fatihahnya, maka makmum ini tidak dikira muqassir, tidak dikira cuai. Sebab benda tu dah original daripada dulu lagi dia macam tu. Dan masalah ini mengikut satu pendapat, ia dibolehkan, dibenarkan memotong bacaan Fatihahnya, maknanya hentikan bacaan Fatihahnya separuh jalan kadar yang dia sempat tu sahaja, dan terus rukuk bersama imam. Dia ada kemaafan dalam situasi ini. Bagi orang yang memang bermasalah kan, macam slow learner ke contohnya lah, lembam kan, begitu ya. Baik, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya, melainkan sebahagiannya sahaja yang dia sempat baca. Akan tetapi mengikut kaul pendapat yang lebih kuat seperti tersebut di dalam Kitabul Rawdah dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya dan takalluf ia terkebelakang ia daripada imamnya, dan kalau dia tercicir terkebelakang sikit rukunnya itu pun diberi kemaafan. Ini salah satu pilihan yang ada. Ada lagi satu pilihan tuan-tuan, bagi orang yang slow ni, ataupun imam yang memang laju. Ramai orang cakap imam ni kalau dia naik memang laju lah kan. Boleh tak kita baca Fatihah serentak dengan bacaan imam? Jawapan dia, ada pendapat yang menyatakan membolehkan. Boleh. Oh, ini imam express ni. Tuan-tuan pernah jumpa imam solat tarawih satu nafas Fatihahnya? Saya pernah jumpa tuan-tuan, terkucil kita kat belakang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu dia terus sambung, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Mana ruang untuk makmum baca Fatihahnya? Geram betul aku dengan imam ni kan? Ini pengalaman tuan-tuan. Itulah the first and the last aku pergi surau tu, tak pergi dah lepas tu kan. Kita kat belakang sakit jantung semayang kan. Janganlah imam buat macam tu. Dalam kitab sunat imam ni, semayang sunat ke semayang fardu ke, yang semayang sunat yang ada makmum mengikutinya kan, selepas dia habis Fatihah dia bagi ruang untuk Fatihah makmum membacanya at least separuh. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia pun mulakan bacaan surahnya. Dia memulakan bacaan surahnya sebab di belakang kita ada orang yang tua, ada orang yang baru belajar dan sebagainya. Kalau kita bertenang-tenang, relax dulu, ambil beberapa saat. Waladdallin. Amin. Relax ah. Lima saat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan bacalah dengan intonasi yang menarik-narik hati ni, menarik-narik hati ni tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita dapat imam yang bacaan dia menarik hati kita ni, dia baca panjang pun kita suka tuan-tuan. Mesti ada kan pengalaman macam tu kan? Ada, mengapa tidak? Yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah,
Ataupun kita pernah pergi solat tarawih kat mana-mana masa kita balik ke kampung, contohnya lah, saya pernah terjumpa, dan saya kata, Arab mana yang jadi imam hari ni kat kampung aku ni? Kita baru balik 3 hari lagi nak raya puasa. Tak nampak pula imam ni. Rupa-rupanya orangnya rendah sikit, kecil-kecil sikit orang dia. Kan, di Tanah Merah, Kelantan lah. Bacaan sebiji macam Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, dengan suara, dengan lenggok, dengan taranumnya sama betul. Oh, magic betul lah. Subhanallah. Dia tengok, lah, orang Kelantan, orang sini rupa-rupanya. Anak pinang dia, Syekh, boleh tak minta kerja dengan TNB kat unit 10 jadi imam satu lah. Kami bagi gaji 2,500 starting. Contoh, Tok Si Ambo, dia kata, Ambo nak kerja di Kelantan juga. Bacaan dia memang kelas, tuan-tuan. Kalau dia baca satu muka pun orang sanggup satu rakaat satu muka, contoh. Sebab memang hati ni tarik-tarik, kan? Orang yang bacaan macam ni, dia bukan sekadar baca dengan lidah, tetapi dengan hati dia, tuan-tuan. Masya Allah. Tak sempat kita nak bicara panjang. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan refresh balik yang ni dan tajuk-tajuk kehadapan, insyaAllah. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.